Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma ja'al lana fihi nasiban min rahmatik bi rahmatikal wasi'ah wahdina fihi bi barahinika sati'ah wa khuz bi nasiyatina ila mardatikal jami'ah bi mahabbatika ya amalal mushtaqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sediakanlah kepada kami pada hari ini habuan kami daripada rahmat-Mu ya Allah yang luas, dan berikanlah kami petunjuk bagi memperoleh bukti-bukti yang terang kecintaan-Mu, wahai Zat yang diharapkan, yang dirindui. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi ya, rakan-rakan, teman-teman ya yang live pada pagi ini di Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu cahaya, suatu petunjuk untuk kita sentiasa mendapat hidayah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya suatu bukti dan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini Maha hebat, Allah Subhanahu wa taala Maha agung, dan menambahkan keyakinan kita kepada Allah, dan akhirnya membawa kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, merindui Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah intipati doa yang saya bacakan tadi, yang berkaitan apa? Berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi kalau himpunan doa tu di hari yang ke-9, hari ini hari yang ke-9, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan ya, cahaya dalam hati kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan lagi, kita berusaha untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dan kita rasa rindu untuk bertemu dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi rakan-rakan, teman-teman di Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara, seperti biasa 7.30 hingga pukul 8 pagi ya, kita kongsikan ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang boleh menjadi panduan kehidupan kita. Jangan lupa untuk kita like ya, dan kita share kepada rakan-rakan kita ya. Nak buat kebaikan, khususnya di bulan Ramadan ini kan tak susah tuan-tuan puan-puan ya. Tengok kita dengar kuliah, lepas tu kita like dan share. Nak bagi pandangan, komen pun alhamdulillah. Di situlah kita dapat menyebarkan ilmu. Kalau biasanya kan ya, ini semuanya adalah rahmat PKP lah ni, rahmat COVID ya, betul di sana ada musibah yang menerima kita, ada kesukaran kepayahan kita hadapi sebabkan COVID. Tapi di sudut yang lain, kita mengambil yang positif. Rupanya dengan sebab COVID ini, kita menjadi biasa dengan Facebook. Dulu kita katakan Facebook ni semua benda-benda yang tidak sangat berfaedah. Kita nak share benda-benda yang kadang tak ada apa-apa pun ya. Tetapi dengan kita gunakan medium ni untuk dakwah, untuk ilmu, untuk tazkirah Allah Rabbi, itu bukan suatu kebaikan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nak dapatkan ilmu sekarang, tak ada alasan sebab tak pergi masjid, tak pergi surau, tak pergi kuliah. Tapi buka je phone, buka Facebook, insya-Allah waktu pagi ini daripada selepas subuh, pilih je lah ustaz mana kita nak pilih. Menjadi pilihan kepada kita untuk kita menimba ilmu, untuk kita reflect diri kita, untuk kita muhasabah diri kita, untuk mendapat
redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa juga untuk sama-sama menyumbang. Ni sedekah subuh waktu pagi ini, sumbangkan kepada tabung ya Majlis Dakwah Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara sebagaimana tertera di kaca handphone anda itu, untuk sama-sama kita beramal jariah ya, untuk kita infak fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita, dan itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang saya nak bincangkan pada kali ini, sebelum ni saya bincangkan senyumlah. Banyak siri kita menyatakan senyumlah dalam kita menghadapi kehidupan kita. Kita perlu senyum kerana terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Senyum itu menggambarkan kita redha. Senyum itu menggambarkan kita sabar. Senyum itu menggambarkan kita tenang dalam kita menghadapi segala ujian datang kepada diri kita. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala pastinya inginkan dan mahukan kebaikan pada diri kita dalam apa jua yang dihadapi, yang dilalui oleh semua manusia. Kerana perlu kita yakin, kita perlu sedar apa yang berlaku menguji kita. Untuk menilai kita, untuk menguji kita, siapakah di kalangan kita yang paling baik amalannya. Ya? Siapakah di kalangan kita yang paling baik amalannya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hidup dan mati untuk apa? Untuk menguji siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Jadi untuk mulai hari ini, ini adalah sesi saya yang pertama di bulan Ramadan. Ya, sempena bulan Ramadan ni saya nak ubah tajuk. Ya. Tajuk yang saya akan bincang ialah bicara lisan. Ya. Bicara lisan tu apa? Bicara bercakap. Lisan itu, lisan bercakap juga. Tapi saya nak fokuskan tentang adab, tata cara dan juga kepentingan apa-apa saja yang berkaitan dengan lidah kita. Ya, yang berkaitan dengan pertuturan kita. Ya, bab kata pepatah Melayu, disebabkan lidah inilah ya kita akan jadi binasa. Kita salah bercakap, kita menyebabkan pergaduhan. Dan dengan sebab pertuturan inilah terkadang kita terkesan terlibat dengan suatu perkara yang sangat besar. Hari ini kan tuan-tuan puan-puan perhatikan, bila kita post saja dengan tulisan kita, pastinya itu bukan satu lisan yang bentuk pertuturan, tapi dengan bentuk penulisan. Ya. Dengan sebab penulisan itu yang bermula daripada asalnya pada mulut kita, lidah kita, tutur bicara kita. Bila kita bercakap, kita tulis atau terakam, bila ianya menyentuh pada perkara-perkara tertentu, sehingga dalam undang-undang pun ada peruntukan kita telah menyalahgunakan, kita telah melakukan kesalahan, kita telah melakukan fitnah yang kita boleh didakwa. Orang boleh saman lagi. Berpuluh ribu, bahkan beratus ribu. Orang sekarang nak saman ni juta-juta. Kita kata kat orang, lepas tu benda tu tersebar, viral. Ya. Jadi kerana itulah Islam sangat mementingkan ya, tentang penjagaan lidah kita, lisan kita, tutur kata. Ya. Kerana lidah, ya, badan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Jadi saya akan ambil beberapa pandangan daripada Imam Ghazali daripada kitab Al-Ihya Ulumuddin. Menjaga tutur kata kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Baik rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan lidah ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata najah." Sesiapa yang diam maka dia akan selamat. Ya. Siapa yang diam apabila dia mendiamkan diri pada berkata perkara-perkara yang tidak memberi faedah, maka dia akan selamat. Ya. Dia tidak akan melakukan kesalahan, tidak akan melakukan fitnah, tidak akan menyakiti orang lain. Ya. Sebab itulah memang benarlah apa yang Nabi kata, man samata najah. Siapa yang diam ini maka dia akan selamat. Ya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan falyakul khairan aw liyasmut, ya, maka bercakaplah benda yang baik ataupun lebih baik diam.
Maksudnya dalam kehidupan kita ini, ya, kita bukan nak bercakap apa yang kita nak cakap, ya. Bila kita nak berbicara, bukan sekadar kita nak fikir apa yang kita nak bicara. Walaupun betul lah ya. Siapa pun yang nak, tak ada siapa pun yang akan kawal kita. Tak akan siapa yang akan mempertikaikan kita. Betul, hak kita. Namun begitulah, dalam falsafah, dalam konsep prinsip hidup kita, apa yang ada pada kita itu sebenarnya bukanlah milik kita, tetapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah milik Allah dan kita hanyalah orang yang diberi amanah, diberi tanggungjawab untuk mengurus, ya, tangan kita, lidah kita, ya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Orang yang diam ini merupakan suatu hikmah, suatu kebijaksanaan. Orang yang diam ini bukan bermaksud dia tak pandai. Ya. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mudah untuk memberikan hukuman kepada orang lain. Kita judge orang lain. Dia ni tak pandai cakap, ya. Bila tak pandai cakap tu kata kita tak pandai lah. Ya. Tetapi dalam hadis sebut, orang yang diam itu adalah yang bijak. Maksudnya dia pandai berbicara. Dia boleh bercakap. Dia boleh berpidato. Dia boleh berdebat. Tetapi dia memilih untuk berdiam diri merupakan satu yang bijak. Wa qalin fa'iluhu, tetapi tak ramai orang yang melakukannya. Jadi orang kadang suka bercakap, suka lepas, suka orang kata nak meluahkan perasaan, berdemonstrasi dan sebagainya, ya, meluahkan ikut apa yang dirasa dia nak. Tetapi itu sebenarnya bukanlah akhlak ataupun yang diajarkan oleh Islam, tetapi Islam mengajar kita apabila kita nak berbicara, kita tengok dulu, ya, apa implikasi dia, apa kebaikan dia, apa keburukannya, ya. Dan tidak semuanya, tidak semestinya benda yang betul itu perlu diberitahu, dikongsikan kepada orang lain, ya. Contoh perkara yang benar, kita nampak orang tu tiba-tiba dia berjalan terjatuh dalam longkang. Sebab sekarang kan kadang semua pegang telefon je kan. Bila pegang telefon, kadang berjalan pun, berdering pun, kita pun angkat telefon, kita cakap. Ada notification daripada WhatsApp pun kita buka. Sambil berjalan tu, rupanya depan tu ada batu tersandung, jatuhlah dia. Kita pun tangkap gambar, kita pun cerita ke orang lain. Okey, simpulan, dia fokus tu sangat telefon sampai dia terjatuh. Dia pun jadi viral pula tu. Jadi bila viral macam ni, ya, memang benda tu berlaku. Benar berlaku. Tapi isu dia ialah, adakah baik, adakah bagus untuk kita kongsikan dengan orang lain tentang apa yang berlaku. Mungkin sebab begitu dia akan menjatuhkan maruah mereka, akan menyentuh orang kata hati dan perasaan. Sebagai contoh lagi, kalau kita melihat suatu kemalangan yang mengerikan, ya, kita pun tangkap gambar, kita pun ambil video, ya. Benda itu benar berlaku. Ya, tak salah benda tu. Memang betul, bukan suatu penipuan, tapi adakah sesuai untuk dikongsikan, untuk dibagi tahu, untuk diceritakan dengan orang lain. Jadi inilah dua perkara yang perlu kita fahami dalam kita mengawal lidah kita, pertuturan kita dan percakapan kita. Ya, dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man yatakaffala li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi hatta atakaffala lahu bil jannah." Ya, yang maksudnya, sesiapa yang mahu menjamin bagiku apa yang ada di antara dua tulang dagunya. Apa di antara dua tulang dagunya? Itulah lidah dia. Dia jamin dia boleh menjaga lidah dia, lisan dia, daripada berkata sesuatu yang tidak baik, daripada fitnah, daripada mengadu domba, daripada menipu, fitnah macam-macam. Dan apa yang ada di antara dua kakinya, iaitu kemaluannya, menjaga kehormatan dia, menjaga harga diri, menjaga maruah diri, bukan sekadar nak memenuhi nafsu saja. Ya. Nabi kata apa? Hingga aku menjamin baginya syurga. Ya, maksudnya rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita, apabila kita mampu, kita boleh mengawal, ya, lidah kita dan mengawal, ya, kemaluan kita, menjaga menghormati, menjaga kehormatan diri,
maka itulah menjadi asbab yang Rasulullah SAW kata, aku jamin baginya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kan betapa besarnya peranan mulut, lidah kita di dalam kehidupan kita dalam menentukan suasana persekitaran kita, dan bukan sekadar persekitaran kita tapi bernegara kita. Contohlah kan dalam keadaan hari ini, ya, semua kata-kata kita luahkan dalam media sosial ataupun dalam media massa, ya, dan ianya memberi impak kepada orang lain, ya, pastinya akan menjadikan suatu keadaan yang boleh memburukkan keadaan. Ya, sebab itulah kita perlu bijak, ya, memikirkan yang utama sekali yang ke depan kita, apakah kebaikan untuk orang ramai. Dan dikatakan maslahah ammah, ya. Apa-apa yang kita lakukan, apakah kebaikan yang akan diperolehi oleh masyarakat umum, bukan kepentingan diri kita sendiri. Ya, jadi apabila bertembung di antara kepentingan diri sendiri dan juga kepentingan awam, maka kepentingan awam perlu diutamakan. Itu adalah kaedah fiqh, ya. Al-maslahatul ammah, ya, muqaddamun ala maslahatul khassah. Ya. Kepentingan umum itu perlu didahulukan, diutamakan daripada kepentingan diri sendiri, ya. Dan daripada Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang berbunyi, "U'budillaha ka'annaka tarahu wa'dud nafsaka fi mauta wa in syi'ta wa asyara biyadihi ila lisanihi." Ya. Maksudnya, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan anggaplah dirimu di antara orang-orang mati, dan apabila kamu menghendaki, maka kami akan memberikan kepadamu sesuatu yang lebih besar daripada semua ini bagimu. Beliau menunjukkan kepada tangan dan lidahnya. Jadi Rasulullah SAW di sini menegaskan, kalaulah kita nak betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olahnya, ya, kita melihat Allah, ya, dan kita menganggap, ya, bahawasanya kita ini di antara orang-orang yang akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dekat sangat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang terbaik bagi kita ialah dia menunjukkan kepada kita supaya kita menjaga lidah kita. Jadi lidah inilah yang boleh menjadi penyebab kepada keburukan, kepada pertelengkahan, menjadi permusuhan, pergaduhan, ya, dan pastinya dosa itulah yang akan kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min zalik, ya. Kerana itulah Ibnu Mas'ud, ya, pernah berkata, demi Allah, ya, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, tidak ada sesuatu yang lebih memerlukan pemenjaraan yang lama daripada lidah. Maksudnya tidak ada sesuatu yang lebih perlu dijaga, perlu ditahan daripada lidah. Jadi sesuailah, ya, dengan kita berada di bulan Ramadan ini, ya, rakan-rakan dan menikmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjaga lidah kita, ya. Falyaqul khairan aw liyasmut, seperti yang ada tadi. Kalau nak bercakap pun bercakaplah benda yang baik, ya. Kalau tidak, biar diam, ya. Kalaulah ada orang ajar bertengkar dengan kita pun kata ana shaim. Inni shaim, sebenarnya aku berpuasa, aku tak nak bertengkar. Kalau ada orang ajak bergaduh pun dengan mulut lah contoh dia, nak bertengkar, maka kita kata ini shaim, ya, berdiam diri itu adalah lebih baik. Memang kerana lidah itu dijaga. Puasa itu sendiri maksudnya adalah menahan diri. As-saumu bermakna al-imsak, ya, menahan diri. Jadi menahan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa lah, ya. Jadi kalaulah kita berpuasa ini, ya, kita tidak ambil kisah pun, kita bercakap mengata orang, duk mengumpat orang, macam dari biasa juga, ya. Nabi kata apa? Malam yada' qaula zuri wal amal bihi falaysa lahu li hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabu aw kama qala hadits qudsi, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya, bahawasanya sesiapa yang tidak meninggalkan, ya, meninggal apa? Meninggalkan kata-kata yang keji, ya, wal amal bihi, dan beramal dengan dia, ya, bercakap dengan kata yang kotor, kata yang keji, menghina, mencaci orang lain, memfitnah dan sebagainya. Bahkan dia buat pula ada tu. Dia tak tinggalkan tapi buat benda-benda tu. Allah Ta'ala kata apa? Falaysa li hajatun, aku tak perlukan pun daripadanya.
untuk dia menahan diri pada makan dan minum. Tinggalkan makan minum. Tak ada artinya, aku tak pandang pun. Kalaulah orang tu berpuasa tetapi masih lagi melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan ataupun merosakkan pahala puasa, iaitu tidak menjaga lidah. Itulah Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan ada 20 penyakit lidah. 20 perkara yang membahayakan, bahaya-bahaya yang kita akan perolehi sekiranya kita tidak menjaga lidah kita. Jadi untuk permulaan hari ini saya nak bincangkan satu tajuk, satu perkara, apakah yang termasuk dalam penyakit lidah. Bahayanya lidah ni kenapa? Yang perlu kita jaga dan kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita. Penyakit yang pertama daripada lidah ini adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak penting bagi kamu. Kita bercakap dengan satu perkara yang tidak penting. Tidak ada faedah pun. Maksudnya kita bercakap dengan perkara yang sia-sia. Perkara yang tidak memberi faedah. Contohnya cerita merapu. Entah apa-apa yang diceritakan. Tengok dalam grup WhatsApp kita. Itu samalah juga dengan tutur berbicara. Cuma dalam bentuk lisan. Lisanul maqal. Lisanul dalam bentuk tulisan. Bercakap tapi dengan bentuk tulisan. Hukumnya sama. Sebab bila kita nak menulis pun kita guna akal kita. Kalau kita gunakan mulut kita pun kita pun dalam pemikiran kita. Jadi kalaulah apa yang kita bicara itu adalah perkara yang sia-sia, tidak ada memberi manfaat, tidak mendatangkan kebaikan, itu juga perkara yang perlu dielakkan dan dihindarkan. Jangan kita buat perkara macam itu. Sayanglah tenaga kita. Kita makan, kita dapat tenaga, boleh bercakap, tapi bercakap pada perkara yang tidak memberi faedah. Itu tanda tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga konsepnya, kita dapat duit itu kita gunakan untuk perkara yang tidak ada faedah. Apa ada faedah? Contoh dia, kita tabur-tabur, buang duit. Ataupun beli barang kita tak gunakan, buang macam itu saja. Pembaziran. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membazir itu adalah saudara syaitan. Kerana itulah Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang berbunyi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan di antara bentuk kebaikan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Perkara yang tak penting ni dia tak buat. Dia tinggalkan je. Buat apa tak ada faedah pun. Kita bersembang lama, bercakap lama, baca buku cerita yang tak ada apa-apa faedah pun, penat buang masa je kan, contohnya kan. Jadi dia akan tinggalkan perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Sama dalam bentuk perbuatan ataupun pertuturan. Jadi Imam Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang pemuda di antara kami meninggal dalam perang Uhud dan pada perutnya ditemui batu yang diikat untuk menahan lapar. Seorang pemuda kami jumpa dalam peperangan Uhud dan perutnya itu diikat dengan batu. Kenapa? Kerana lapar. Yalah, kan susah para sahabat Rasulullah SAW menahan lapar sehingga diikat perutnya dengan batu. Kalau tak dimasuk angin, sakit jadinya. Jadi bila kita ikat perut, jadi apabila pemuda ini meninggal dunia, ibunya mencarinya di medan pertempuran itu dan berjumpalah dengan anaknya. Lalu apabila menjumpa anaknya sudah meninggal dunia ini, maka ibu pemuda itu pun mengusap wajahnya dengan debu dan berkata, selamat menikmati syurga wahai anakku. Orang perang bersama dengan Rasulullah dalam perang Uhud pula tu. Dalam perang Uhud bersama dengan Rasulullah SAW, pastinya ibunya yakin bahawasanya dia mendapat kedudukan yang tinggi. Tapi bila sampai cerita ini kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Fama yudriki la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yamna'u ma la yadurruhu." Maksudnya apa? Kamu tahu daripada mana yang dia akan menikmati syurga? Siapa tahu dulu dia pernah berbicara tentang sesuatu yang tidak penting baginya dan menolak sesuatu yang berbahaya baginya. Disebutkan situ, mungkin waktu hidup dia
dia melakukan sesuatu yang tidak memberi manfaat, perkara yang tidak sia-sia, yang tidak penting baginya. Jadi di sini menjadi pengajaran kepada kita bahawasanya ya, apabila ada orang yang meninggal dunia, ya, kita doakan kepada dia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya kau ampunilah dia, kau berilah kemaafan kepada dia. Wa'afihi wa'fu anhu, berikan kemaafan daripadanya daripada segala kesalahan yang telah dilakukan. Dan kita berdoa supaya dia ditempatkan di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa, as-salihin, siddiqin, nabiyyin, wasyuhada'i was-salihin. Kita doakan kepada dia. Sebab kita tak tahu ya, bagaimana kan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Jadi bila ibunya tadi menyatakan selamat menikmati syurga, seolah memberi keyakinan bahawasanya pemuda ini adalah menjadi ahli syurga. Tapi Nabi mengingatkan lagi, adakah kita tahu mungkin waktu hidupnya itu ada perkara-perkara yang tidak baik, tidak memberi faedah telah dilakukan oleh pemuda ini. Jadi rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, tengokkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat prihatin kepada kita agar kita tidak melakukan perkara yang sia-sia. Dan biasanya lah yang banyak benda kita, benda-benda lara ni adalah daripada menyanyi. Kita menyanyi, contoh dia. Menyanyi pula nyanyian yang tidak ada makna. Memuja cinta, memuja wanita, memuja harta, memuja kehidupan. Yang kita fokus adalah lirik lagu tu, irama. Yang lagu tu yang sedap, itu menjadi kebanggaan dia. Tetapi tidak melihat apakah kandungannya. Itu juga di antara perkara-perkara yang lara. Ya, nak menyanyi, nak bernasyid tak ada masalah. Dia haruskan. Ya. Tapi pastikan apakah tema daripada lagu-lagu yang kita buat, ya. Lagu yang kita dendangkan, lagu yang kita persembahkan kepada orang ramai, ada faedahnya ataupun tidak. Itu menjadi perkara yang penting untuk kita fikir-fikirkan, ya. Dan Atha bin Abu Rabah berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu tidak menyukai perbicaraan yang lebih-lebih. Rupanya orang dulu ni, orang-orang yang soleh, ya, dia tak suka bercakap banyak. Ya. Dia hanya bercakap pada perkara-perkara yang perlu. Bukan sombong. Ya. Bukan sombong. Tetapi budaya begitu, dia hanya akan berbicara perkara yang memberi faedah. Kalaulah seperti itu, perlu bercakap banyak, perlu bercakap panjang, dia akan bercakap panjang. Tetapi pada perkara yang diperlukan. Pada perkara yang mendatangkan kebaikan, pada perkara yang boleh memberikan suatu petunjuk, menjadi suatu panduan, nasihat kepada orang lain. Ya. Jadi Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi. Cantik dia punya kata-kata ini. Ya. Tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi. Beruntunglah orang yang menahan kelebihan daripada tutur kata bicara lidahnya. Orang yang tak banyak cakap ni, yang lebih-lebih maksudnya perkara yang tak penting dia tak cakap, ya, itulah orang yang beruntung. Wa anfaqa fadla min malihi, dan dia belanjakan yang lebih-lebih daripada hartanya. Ni bulan Ramadan kan. Beruntunglah kalau kita nak infak, ya, kita nak lebihkan berbelanja, kita infak pada yang lebih daripada harta kita. Itu sangat digalakkan. Tapi kalau nak bercakap banyak pada perkara yang lebih-lebih yang tak ada faedah ni, yang tidak ada keperluan, maka itu tiada kebaikan padanya. Jadi ambil yang kedua tu, wa anfaqal fadla min malihi, maka beruntunglah orang yang membelanjakan yang lebih-lebih daripada hartanya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita, membimbing kita untuk sentiasa menjaga lidah kita. Jangan kita berbicara pada perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat untuk diri kita ataupun orang lain, kerana cantiknya Islam itu ialah antaranya dia meninggalkan suatu perkara yang tidak memberi manfaat dan tidak ada faedahnya. Jom kita kongsi-kongsikan, share dengan rakan-rakan kita supaya ilmu ini sentiasa
berlegar dan ilmu menjadi panduan dalam hidup kita. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk menyumbang ke Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara untuk kita memperkasakan, mengaktifkan, merancangkan lagi aktiviti dakwah di bawah Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.